itu adalah komponen TRC. Kemudian petrol cost adalah komponen TRC. Dan distance dah tentulah komponen TRC. So daripada situ kita pecahkan. Bila you dah tulislah komponen-komponen tu, maka you akan pecahkan, maka apa ni, tak mau turun dah ni. Alright. Kemudian kita tengok pada persamaan lah. Ini persamaan tadi saya kata kan. LR ataupun R itu adalah Y, P minus C tolak FM. Y adalah dia punya quantity, P adalah price per kilo, tolakkan dengan C, cost per kilo, tolakkan dengan FM. M adalah distance, F itu adalah rate of distance, rate per distance, R per D. So itu adalah persamaan dia. Kemudian kita ada dua part, gross profit dengan transportation cost. Which one the gross profit adalah ini. Ini adalah transportation cost. TRC, ini adalah GP, gross profit. So gross profit adalah Q, P minus C. Q itu adalah jumlah keseluruhan tanaman ataupun produk untuk satu kawasan area. Sementara price adalah harga produk itu untuk satu unit. Dalam contoh ini per kilo lah. C adalah cost juga. Jadi apabila price per kilo, dah tentulah cost pun mestilah per kilo. Jadi kalau kita tengok tadi, kalau kita asingkan tadi komponen-komponen tadi, maka kita akan dapat Q, di mana Q adalah total quantity production per area, di mana satu area itu adalah 2,500 hektar. Satu produk, pengeluaran production of the product ataupun tanaman itu adalah 348 kilo per hektar. So apabila kita kalikan, kita dapatlah dia punya kilo per area. Kita dapat Q. P adalah diberi RM28.90 per kilo. Sementara cost kena cari. Because cost adalah dalam bentuk kilo. Cost dalam bentuk kilo. Dan diberi kat situ production cost adalah per hektar. Production cost per hektar adalah 9,975. Jadi kita tahu yield per hektar adalah 348 kilo per hektar. Jadi kita nak dapat cost per hektar, makanya production cost per hektar tu dibahagikan dengan quantity of produk ataupun tanaman yang boleh dihasilkan sehektar. Maka kita akan dapatlah harga cost RM28.66 per kilo. Maka dengan itu kita dapat komponen yang pertama, itu komponen gross profit ataupun GP. Iaitu Q kalikan dengan P minus C lah, kita akan dapat yang 228,800 gross profit per area. Now, second component adalah komponen transportation cost ataupun kita tulis tadi TRC. TRC di mana TRC adalah distance, total distance dikalikan dengan rate per distance. Maknanya kalau nak cari total distance, bermaksud kita kena tahu perjalanan satu trip. Perjalanan satu trip. Jadi dia bagi assumption 65 kilo adalah untuk satu jalan, one way. Tapi kita kalau buat bisnes, kita akan balik. Kita akan per trip. So maknanya kali 2 lah. Akan dapat 130 km. Itu adalah jarak secara kasar. Tetapi jarak secara kasar untuk satu trip. Persoalan dia adalah berapa trip yang boleh kita perlukan untuk kita menghantar keseluruhan hasil daripada kawasan tadi. Keseluruhan hasil daripada kawasan tadi adalah 870,000 kilo. Yang tadi itulah dia beri assumption satu area tu akan dapat menghasilkan 870,000 kilo. Jadi kita tahu truk load lori adalah 3,680 kilo saja untuk satu trip. Jadi untuk mengetahui bilangan trip, maka jumlah keseluruhan yang kita boleh perolehi bahagikan dengan jumlah yang boleh dibawa satu trip. Maka kita akan dapatlah bilangan trip sebanyak 236 trips. Jadi satu trip 130 km, maka kita akan ada 236 trip, maka kita akan dapat 30,733.3 km. Maka itu adalah komponen yang pertama dalam TRC, iaitu distance, total distance.
Now nak cari rate per distance, maka kalau nak tahu rate per distance, maka kita kena tengok rate distance. Maknanya kalau dalam kes kita, rate per distance ataupun rate per kilometer. Maksudnya apakah kos untuk 1 kilometer atau kadar transportation tu. Maka dia berkait dengan petrol. Kita tahu petrol 1 liter adalah RM3.21 dan 1 liter itu juga boleh dihabiskan dalam tempoh kilometer 12 kilometer. Jadi dengan menggunakan formula bersangkutan begitu, maka kita akan dapat petrol cost untuk 1 kilometer adalah dibahagikan 3.21 bahagikan dengan 12, maka kita akan dapat 1 kilometer perjalanan akan dapat memberi kos sebanyak 27 sen per kilometer. So itu adalah kadar per kilo, kadar per kilometer ataupun rate per distance. Jadi dengan itu maka kita dapatlah komponen kedua di mana transportation cost adalah total distance didarabkan dengan rate per distance. So total distance adalah 30,000 tadi kalikan dengan rate per distance iaitu 27 sen, maka kita akan dapat cost ataupun transportation cost. Jadi dengan itu, dengan adanya dua komponen tersebut, maka kita dapat menghasilkan locational rent, LR, iaitu LR adalah GP gross profit minus TRC ataupun transportation cost. Maka kita letakkan nilai tersebut, maka kita akan dapatlah nilai location ataupun rent berdasarkan distance sebanyak RM200,000. RM200,000 sebab dia berdasarkan distance. Okey, selesailah itu. Sekarang komponen yang perlu kita tahu bagaimana untuk mencipta ataupun melukis rent, distance, locational rent dan distance untuk mencerminkan pencapaian rent tersebut. Jadi kita tahulah formula dia sama juga, LR sama dengan GP minus TRC. GP adalah Q darab P minus C tutup kurungan minus TRC adalah total distance, TD darabkan dengan rate per distance, R per D. So you bila darab maka dapat. So kalau kita nak buat lukisan, kita tahu dah hubung kait di antara locational rent dengan distance adalah negatively relationship, meaning that dia akan dapat slope yang negatif. So bila slope negatif, formula basic matematik adalah y is equal to a minus b kalikan dengan x, di mana y adalah paksi y, x adalah paksi x, dan a adalah kecerunan, a adalah pintasan y dan b is kecerunan. Because of dia ada negative relationship, meaning that the kecerunan adalah negatif. So itu basic sama. So bila you relatekan dengan persamaan, maka you akan dapatlah begitu. Jadi senanglah makanya nak cari A adalah pintasan kepada Y. Dalam lukisan, pintasan kepada Y itu adalah LR, rent, X adalah distance. So pintasan Y adalah pintasan di mana apabila distance adalah kosong, maka A itu adalah maksimum. Maksudnya apabila distance itu kosong, A adalah locational rent yang maksimum. So maknanya bila A, maka kalau ikut persamaan, A itu adalah GP lah. A itu adalah GP. So bila you dapat tahu GP lah adalah pintasan kepada Y ataupun pintasan kepada LR. Okay? Right. Itu dapat dah A. B kita tahu, B adalah, kita balik kepada persamaan balik, iaitu LR adalah GP minus TRC. GP is A, LRC adalah TRC adalah total distance kalikan dengan D per total distance kalikan dengan R per D, rate per distance, meaning that X, kita tahu X adalah apa? X adalah X lah. X, kalau kita lukis X itu adalah X, meaning that X itu adalah total distance. Maknanya apa yang kali dengan total distance adalah rate per distance. Meaning that the B adalah rate per distance.
Okey. So dalam kes kita tadi rate per distance adalah 27 sen. Rate per distance adalah 27 sen. Meaning that kalau nak cari nak cari pintasan X adalah apabila LR is kosong. Jadi maka dengan persamaan tadi, dengan meletakkan LR itu ataupun formula di LR sama dengan GP minus dengan TRC ataupun LR sama dengan A minus BX, di mana A adalah pintasan Y ataupun pintasan LR itu iaitu GP iaitu 208,800 minuskan dengan B iaitu dia punya pintasan atau dia punya pintasan X lah. BX, mana X itu adalah TD. Maka kita letak TD iaitu B itu dan kita samakan dengan kosong kerana LR adalah kosong apabila pintasan X itu dicapai. Maka apabila you kalikan meletakkan X itu sebagai dia punya X itu adalah sebagai rate per distance, maka you akan dapatlah B, iaitu B adalah pintasan kepada X. Pintasan kepada X. Pintasan kepada X adalah apabila rand is 0, maka you akan dapatlah pintasan X. Okey. Maka dengan itu you akan dapatlah lukisan. Dapat lukisan. Kita tahu ini adalah persamaan dia A dengan BX. B adalah kecurunan dan kecurunan itu adalah merujuk kepada rate per distance iaitu 0.27 dan D adalah X. Maka ia akan dapat persamaan dan pintasan seperti berikut. Yang tadi tu. So itu saja untuk soalan yang berkaitan dengan Wong Tunen. Wong Tunen punya soalan dia akan mungkin selalunya bertanya tentang apakah nilai locational rent. Nilai locational rent adalah mengikut formula tadilah dan kita gantikan GP, kita gantikan dengan TRC, maka kita akan dapat LR, locational rent. Daripada data tersebut, lukis pula, maka you kena lukis LR lawan dengan distance, di mana LR itu mencerminkan Y, distance adalah mencerminkan X. Maka you macam tadilah. Gunakan formula asas LR sama dengan GP minus TRC is equal ataupun menyamai LR ataupun Y sama dengan A minus B X. X adalah distance, A adalah pintasan Y iaitu GP. Sementara B itu sebab kecurunan dan X adalah pintasan X. Macam tu. Right? So itu saja, ada soalan tentang ni. Saya rasa mudah kot ini. Ada soalan? Kalau tak ada kita pergi ke yang kedua tentang, ada soalan? No? Tak ada soalan. Okay. Now kita pergi ke stop dulu. Okay, dengar tak ada? Okay, dengar. Okay, semua dengar okey lah. Right, now kita pergi kepada yang kedua. Iaitu kita lihat balik kepada soalan non-timber forest products. Non-timber forest products. Dan juga, kita tahu kita ada, saya rasa semua ada dah ni. Ada dia punya assumption, di mana ada jadual pertama menunjukkan kuantiti non-timber forest product yang diambil per trip. Maknanya ini adalah realized yang diambil. Ada 4 responden, ada 3 kategori non-timber dan ada berbeza-beza kuantiti yang diambil. Okey. Kemudian jadual 2 adalah harga pasaran, market price. Berbeza juga mengikut pasaran berbeza. Jadi maknanya different price lah. Okey, mengikut non-timber punya spesies. Yang ketiga adalah cost. Kat sinilah yang selalu keliru sebab dalam yang kita buat itu hari mula-mula latihan tu,
ada mendapat negatif kerana mereka melihat kos itu adalah sebagai per unit. Salah. Kerana kos itu yang diberi adalah kos per trip, bukan per unit. Maka salah lah. Kalau bila you letak nombor ni bulat-bulat, dia akan jadi salah kerana dia bukan per unit, dia per trip. So salah. Jadi kalau nak menjadikan dia per unit, kena bahagikan kos ini dengan kuantiti. Maka apabila kos dibagi dengan kuantiti, maknanya kos per unit. So bila kos per unit akan menyamailah harga per unit. Ya. So kos per unit akan menyamai harga per unit, maka akan dapat yang baguslah, yang dapat result yang betul. Ini adalah dia punya profit ratio yang digunakan untuk mengira profit margin. Ya, berbeza. Dan ini adalah kuantiti juga, tetapi kuantiti yang di hutan. Bermaksud kuantiti yang dianggap sebagai berpotensi untuk diambil. Ini adalah yang berpotensi diambil. Tetapi tidak semestinya, tapi dalam kes contoh ni, ini adalah yang berpotensi diambil. Tetapi tak semestinya boleh dipasarkan. Okey, kalau ada soalan berkenaan dengan yang boleh dipasarkan, maka dia tak boleh ambil semualah. Mungkin dia akan bagi peratusan yang boleh dipasarkan. Tapi dalam contoh ni, kita assume semua ini adalah boleh dipasarkan. Okey, ini adalah kuantiti yang sesuai diambil. Mana yang boleh dipasarkan lah. Bukannya inventory betul. Dia adalah yang telah dikenapasti yang boleh dipasarkan. Maka ini adalah dianggap sebagai berpotensi. So soalan dia adalah dengan menggunakan andaian di atas, carikan nilai ekonomi potensi. Maksudnya bila kita sebut pasal potensi, kita akan menggunakan table yang nombor 5. Table nombor 5. Table nombor 5 sebagai Q. Dan nilai ekonomi berdasarkan, nombor 2, nilai ekonomi berdasarkan pengambilan sebenar. Doktor, Extracted. Ya, soalan. doktor sudah share atau memang kat File Explorer sana? Macam mana? Doktor sudah buka slide ke atau doktor cakap saja atau tak buka slide? Oh, I buka, I'm sharing the slide. You tak nampak? Tak nampak. Tak nampak Okey, kejap. I try lagi. Try my best lagi. Kejap Yang tadi nampak tak yang Wontunen tu? Yang tadi nampak, sekarang tak nampak. Alright. I'll share again. Share semula. Alright. Kita tengok macam mana. Now nampak ke? Sudah ada doktor. Nampak? Nampak doktor. Alright. Okay. So, yalah. I think semua orang pun dah ada dah. Ni contoh dia jadual 5 ni. Kuantiti yang sesuai diambil. And then this is profit ratio. Profit ratio for each of the species. This is cost. Ni yang saya katakan cost yang mengelirukan tu, yang menyebabkan anda dapat result yang negatif kerana anda mengambil directly cost tersebut, which is wrong. You have to divide the average cost of each species dengan kuantiti yang you rujuk. Okey, yang mana satu? Harga pasaran dan diskuantiti. Alright, kita pergi kepada I think you dah ada ni you ada the assumption. Okey, tak apa. So kita pergi kepada lihat apa yang salah, apa yang betul dekat. Kita tengok pada kawan you punya ni jap. Okey. Alright. Ini saya tak tahu, tak nampak lagi ni kot. Okay, kita share foto. Okey, nampak ni? Nampak So, betul nampak semua? Semua nampak Nampak Alright. doktor. Okey, you tengok gaharu kita tengok gaharu. Betul, formula dia for non-timber adalah simple lah. Net benefit sama dengan Q
of that species, kalau garu-garu lah QG, darabkan dengan kurungan P minus C minus M, which is P the price for garu, PG tolak CG tolak MG. Kalau rotan NBR kali sama dengan QR kali PR tolak CR tolak MR. Sama juga dengan tumbuh umbatan X, NBX, QX darab PX tolak CX minus MX. So kita tengok pergi satu-satu Q. Which Q yang kita nak bincangkan? So kalau kita tengok pada ni, untuk gaharu saya ingat dia untuk soalan, kalau soalan nombor 1, potensi maknanya kita akan ambil jadual nombor 5. Okay, jadual nombor 5 iaitu 35 kilo. Betul lah 35 kilo. And then dia punya price adalah average price untuk gaharu iaitu 1000 campur 950 campur dengan 1500 bahagi dengan 3. So jawapan dia adalah 1150. I assuming that is betul lah. Okay, per kilo. And then cost. Dekat sini lah cost. Cost gaharu adalah 2,5 250 campur dengan 230 campur 180 campur 160. Iaitu berapa jawapan dia? Kita kira betul ke 205 tu. Nanti kita tengok. Gaharu 200,5. 205,5 campur 230 plus 180 plus 160. Maknanya 820 bahagi dengan 4 dan you akan dapat 205. Betul. Tetapi kat sini salah. Yang 205 betul sini. Ya, dia dah baik bahagikan. So bahagikan dengan kuantiti iaitu 35. Maka akan dapat RM5. Betul ke ni? Bahagikan dengan 35. Ya, betul. RM5.86. Okay, this is the real cost. Profit margin, mana untuk gaharu M, kita tengok pada profit ratio for gaharu adalah 25. Meaning that 25%. 25 bagi 100, 0.25 kalikan dengan harga average. Okay, betul ni, dapat betul. And then, betul lah ni. Okay. 35 kalikan dengan 1150, betul. So this jawapan adalah betul. Okay. Ini adalah untuk potential. Kalau untuk mencari yang A, untuk mencari B, nilai ekonomi pengambilan sebenar ataupun realize, maksudnya you kena tukarkan Q kepada yang jadual 1, iaitu berapa? Cuba campur 15.2 plus 20.4 plus 19.2 plus 25.5 dan you akan dapat 80.3 dan you kena bahagikan dengan 4, maka you akan dapat 20.08. 20.08 instead of 35, 20.08. Dalam test you kena tunjuk perjalanan itu berapa. And then the price masih lagi sama. The average price. The cost jadi lain because the cost adalah the average 205 dibahagikan dengan 20.8, 20.08. Maka you akan dapat 20.08 205 bagi 20.08. Maka you akan dapat dalam 20.08. Saya pun tak ingat tadi. So you kira lah berapa, you akan dapat bahagikan dengan 20.08 apa. So 205 bahagi dengan 20, maka you akan dapat something . And then the profit ratio masih lagi sama. Profit margin masih sama sebab nilainya tidak berubah. Yang berubah hanyalah cost dan juga quantity. So the quantity is 20 point something. Kalikan dengan, tukarkan dengan dia punya profit. Tukarkan dia punya cost. Tukarkan dia punya cost. Something. Dan you akan dapat something. Okay. Untuk rotan pun samalah. Untuk rotan, ini 500 adalah based on potensi ataupun inventory data yang sesuai untuk dijual. Harga dia adalah RM6.60 average.
RM1.60. I hope so, betul lah tu. RM1.60, RM1.6 plus RM8 plus RM4. And then you bahagikan dengan 3, you akan dapat betul RM6. And then cost dia adalah 300 plus 180 plus 260 plus 200, and then bahagikan dengan 4, you akan dapat 235, betul? Cumanya 235 bahagikan dengan 500, maka you akan dapat 47 sen. So betul lah ni. RM1.60 tolak 47 sen, tolak dengan profit ratio. Profit ratio untuk rotan adalah 30%, 0.3, okey. Betul lah tu 0.3, betul agaknya. 0.3 kalikan dengan RM1.6 adalah bahagikan dengan 1.3. 0.3. Macam mana dapat 1.78 ni? 1.3 ni. 0.3, kita kira semula. 0.3 kalikan dengan RM1.60 bahagikan dengan 1 tambah 0.3 mana? 1.3. 1.3. Dan you akan dapat salah ni. So the profit margin is wrong sini. Bukan RM1.78. Tapi 0.37. Saya nak you all cuba kira ni. Saya rasa salah ni. This is wrong. This is wrong. 0.37. So mana dia akan dapat lain. Right? And then untuk nilai ekonomi extracted, the quantity untuk rotan adalah based pada table number 1, iaitu 400 tambah 200.5 tambah 320 tambah 430. Maka you akan dapat 1,400. Bahagikan dengan 4. Maka you akan dapat 350. Quantity untuk yang realize 350 average. Maka the price masih sama. The cost change berubah. 235 bahagikan dengan 350. Maka you akan dapat cost per unit. The profit margin still the same because the price is the same. The profit ratio is the same. Maka you dapat 0 point something dari sini. 0.37 I think. So you akan dapat jawapan dia. So tidak ada negatif. This is wrong. Ini negatif ni sebab negatif kerana profit margin dia besar. So dia salah lah. Alright, kita tengok kepada tumbuh umbatan pula. Tumbuh umbatan bersama untuk yang pertama adalah potential. Kita akan tengok kepada kuantiti jadual 5 iaitu 65 kilo. Kemudian the price adalah betul lah, saya rasa price betul ni. RM1.30 tambah 25 tambah 20 bahagi 3, maka you akan ni bagus. This is good. Kiraan yang baik ni. This is kiraan yang baik. Dapat ni, buat macam ini bagus. Cost pun bagus ini. Cost dia buat bagus. Campurkan semua tu. Bahagikan dengan 4, bagus betul. Dan mana satu ni? Mana satu jawapan ni? Oh, okey ni. Okey, 116.25 bahagikan dengan 65. Maka dapat betul ke ni? Cuba kita tengok. 116 kejap ni. Okey, 116.25 bahagikan dengan 65. So you akan dapat per unit 1.7. Apa ni? Apa you kira pun salah ni. So this is I tak nampak apa dia buat ni. This is wrong. 1.79 sepatutnya. 1.79 per unit ataupun per kilo. Okay. Profit ratio is 40%. Ya, profit ratio is 40%. 0.4 kalikan dengan price is 25. Ini betul saya tak pasti. Jangan saya kira sebalik. 0.4 kalikan dengan 25. Bahagikan dengan 1.4. 7 point, ni betul. This is betul. Profit margin betul.
Cost salah. Cost salah. Cost salah. Dan price betul dan this is betul. So this is wrong jugalah. Okay. I hope you understand. This is mana yang salah. Yeah. So tapi itu adalah untuk potential. Untuk realize macam biasa gunakan table nombor 1 di mana you akan dapat kuantiti dia adalah 50 campurkan dengan 27 campurkan dengan 42 campurkan dengan 34 sama dengan bahagikan dengan 4. Maka you akan dapat 38.25 instead of 65 kilo 38.25. Maka the cost 116.25 bahagikan dengan 38.25 maka you akan dapat per unit atau per kilo. Maka daripada situ pun gunakan profit margin yang sama, maka you akan dapat NB untuk X dalam bentuk realized value. Maknanya the value tu adalah the quantity adalah per kalau realized tu makna per area. So dia punya net benefit adalah per area lah. Bukan per hektar tapi per area. Alright. Alright. So untuk dapat keseluruhan, dia kata apa tu? Dapatkan nilai keseluruhan bermaksud campurkan ketiga-tiga ni. NB untuk G, tambahkan NB untuk R, tambahkan dengan NB per T. Maka akan dapat nilai untuk, kalau untuk soalan potensi, kalau soalan per trip, maka dia adalah berdasarkan kepada area. Okay, so maknanya RM per area. RM per area. Because area tu dia, trip itu berdasarkan kepada area. Macam itu. Alright? Ada soalan? Ada soalan? Doktor, Ya. untuk potential ni, contoh gaharu tu, QG dia kan 35 kg. 5. Ya. Tapi dekat apa ni? Slide yang ke-9 ada table 6 yang dia punya pokok gaharu amount to be harvested 50%. Maksudnya yang dijangkakan untuk kita tebang 50%. Lepas tu keseluruhan daripada spesies yang ada 80%. Jadi Q tu kena darab tak doktor? 50% darab 80 kilo baru dapat 40 kilo. Maksudnya berapa kuantiti yang akan ditebang mengikut daripada peratus yang dibagi tu. Itu saya kata tadi, yang saya cakap tadi, yang biasa kalau diberi nilai peratus yang boleh di-harvest. Kalau dalam contoh ni, ini adalah contoh yang telah diambil kira peratus tu. Maksudnya dia ini adalah benar-benar boleh diambil. Benar-benar boleh diambil. Kalau katakan peratus tu bermaksud dia ada satu level lagi sebelum itu adalah nilai yang keseluruhan. Bila nilai keseluruhan, sebelum diambil peratus, itu adalah nilai keseluruhan. Maksudnya itu adalah nilai standing, nilai dirian. Kalau dia bagi peratus, bermaksud nilai yang betul-betul boleh ambil. Faham tak tu? Macam mula-mula satu nilai itu dia adalah nilai dirian yang berdiri, yang ada. Tetapi tak semua nilai yang ada itu boleh di-harvest. Jadi dia akan bagilah peratus. Peratus yang boleh di-harvest adalah certain peratus. Kan? Katakanlah 40%. Maksudnya 40% daripada satu standing tree yang boleh harvest. Maka nilai potensi yang boleh di-harvest adalah yang peratus tu. Bukan yang standing. Faham tu? Jadinya tak payah 50%, tak payah darab dengan 80 kilo doktor? Kena darab lah. Kalau ada dia bagi darab. Sebab dia tanya kat situ nilai potensi. Potensi tu bermaksud yang boleh di-harvest. Yang boleh di-harvest. Kalau dia kata nilai standing atau nilai dirian. Kalau nilai dirian tak perlu ambil peratus tu. Nilai dirian ada keseluruhan. Dia kata nilai Maksudnya, potensi yang boleh diambil.
Maksudnya apa? Yang dekat whiteboard tu sepatutnya QG sama dengan 50% darab dengan 80 kilo. So kita akan dapat 40 kilo. Yalah, kalau ada, itu saya kata kalau ada nilai dirian, tapi kalau dekat whiteboard ni, dia tak bagi nilai dirian, dia terus bagi nilai potensi terus. Maknanya yang dah already been multiply with some percentage. Maknanya this is the yang boleh ambil terus. Tapi this nilai bukan nilai dirian. Ini adalah nilai potensi yang betul-betul boleh ambil. Macam Nanti tu. bergantung pada maklumat lah kan doktor? Ya, bergantung pada maklumat lah. Sebab kalau macam ni maklumat ni mengatakan dia tak cakap pasal berapa peratus boleh ambil. Dia terus cakap ini adalah potensi. Dia tak cakap pasal ini adalah nilai dirian. Maksud kalau nilai dirian, nilai yang kita nampak. Tapi yang boleh potensi berapa? Macam tu. Okay. Yang keliru sebenarnya adalah tentang cost tu sebenarnya, dan juga pengiraan profit margin. Ramai yang salah pengiraan profit margin. Kerana dia ambil 30, dia tak bagi dengan 100. Jadi tak bagi 100, dia nilai dia pelik sikitlah. Kan? Tu ada something lah salah tu. Okay. So ada lagi soalan? Senang je ni, semua ni senang ni, boleh. Senang je ni. Ada soalan lain? Sebelum kita tamatkan kita punya discussion ni, terima kasih kepada yang minta discuss. Sebab saya nak jumpa pun sibuk juga. Jadi itulah, kalau secara online ni no problem lah. Okay. So ada soalan lain? Kalau tak ada, saya stop kat sini lah. Ya, ada? No problem. So itu saja. Itu saja saya rasa hari ni. Ada soalan lain sebelum kita tutup? Ya? No, tak ada soalan? Alright, tak ada soalan. Moga selamat bercuti, selamat Hari Raya, selamat bercuti. Moga-moga kita dapat jumpa lagi di final dan dapatlah you menyiapkan tugasan group report dengan video presentation dan hantar kepada saya sebelum ada tarikh-tarikhnya. Saya pun tak ingat dah, tapi hantarlah. Lewat pun tak apa. Tolak markah sikit dia. Okay? So itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Selamat bercuti. Terima kasih.